Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam kem bestari solat secara online. Harap semua murid sudah bersedia untuk belajar. Hari ini kita nak belajar tentang wudu. Jadi yang pertama kita kena tahu dulu apa maksud wudu. Wudu ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu dengan niat. Apakah anggota-anggotanya? Nanti kita akan belajar. Apakah tujuan berwudu? Berwudu ialah untuk kita boleh buat ibadat seperti solat, menyentuh dan membaca Al-Quran dan juga tawaf di Kaabah. Apa hikmah berwudu? Berwudu ini menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Rohani ini dalaman, jasmani ini luaran, fizikal badan kita. Baik, terus kepada wudu. Yang pertama, sunat sebelum berwudu kita bersugi. Bersugi ini gosok gigi. Tapi kalau betul-betul bersugi, dia ada kayu sugi seperti dalam gambar tu. Kalau boleh, setiap 5 waktu nak berwudu tu, kita bersugi dulu. Mengambil sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, sebelum berwudu, kita disunatkan membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita basuh tangan hingga pergelangan tangan 3 kali. Mulakan dengan tangan kanan. Ratakan air di celah-celah jari, celah-celah bawah kuku, elok-elok. Ini adalah sunat wudu. Basuh tangan hingga pergelangan tangan adalah sunat wudu. Kemudian kita berkumur-kumur 3 kali. Berkumur-kumur ni memasukkan air ke dalam mulut, kemudian buang kembali. Jangan ditelan. Berkumur-kumur pun sunat wudu juga. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung, kemudian hembus kembali keluar. Kalau dalam bulan Ramadan, kalau yang tak biasa kena berhati-hatilah. Takut kita isap air dalam hidung, masuk ke dalam melepasi rongga tu, takut batal puasa. Orang yang dah biasa, dia tak apa, benda ni dia biasa. Memasukkan air ke dalam hidung ni pun sunat wudu. Seterusnya niat wudu. Niat ni bila? Ketika hendak membasuh muka. Lafaz niatnya, nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Niat wudu tadi dia sekali dengan membasuh muka. Sebab apa kita niat masa hendak membasuh muka? Bukan masa kita nak basuh tangan hingga pergelangan tangan mula-mula nak berwuduk tadi. Sebabnya basuh muka adalah rukun wuduk yang pertama. Jadi kita niat pada rukun wuduk, iaitu masa nak membasuh muka. Tak ada air, kemudian masa nak sapu ke muka tu niat. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Basuh muka 3 kali, ratakan daripada atas ke bawah, daripada kanan ke kiri. Atas mula di ubun-ubun, bawah mula di bawah sampai di bawah dagu. Daripada kiri kanan, daripada anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri. Itu ruangan muka. Jangan awak main tepuk saja di depan, tidak sah. Kerana basuh muka adalah rukun wudu.
Seterusnya membasuh tangan hingga ke siku 3 kali. Mulai dengan tangan kanan. Ingat, basuh tangan hingga ke siku adalah rukun wuduk. Pastikan buat dengan sempurna. Lalukan air dan gosok. Semasa membasuh tangan kanan, gosok dengan tangan kiri. Masa basuh tangan kiri, gosok dengan tangan kanan di celah-celah jari. Pastikan air itu lebih sikit atas pada siku kamu supaya ianya rata. Seterusnya, menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Sunat membasuh keseluruhan kepala. Menyapu air di kepala ni pun rukun wuduk. Cukup dengan basuh sedikit untuk lepas rukun. Tetapi sunat basuh keseluruhan kepala. Seterusnya membasuh telinga 3 kali. Membasuh telinga ni sunat wuduk. Tapi kamu kena berhati-hati sebab telinga adalah anggota yang kecil dan rumit. Sebab dia ada banyak lekuk-lekuk. Ada di luar telinga, di belakang telinga dan di dalam telinga. Pastikan rata semua telinga. Kebanyakan kita ambil senang, tak ada tangan, sapu hujung telinga sahaja. Ratakan sampai ke dalam telinga. Akhir sekali, membasuh kaki hingga ke buku lali. Basuh kaki adalah rukun wuduk. Sunat kita lakukan 3 kali supaya sempurna. Takut ada yang tertinggal. Basuh kaki mulai dengan kaki kanan. Basuh kaki kanan, gosok dengan tangan kiri. Basuh kaki kiri, gosok dengan tangan kanan. Pastikan celah-celah jari, bawah kuku, tumit. Basuh sehingga melepasi paras buku lali. Maksudnya atas pada buku lali supaya selamat. Bila kita dah buat ikut turutan yang betul, maka rukun wuduk yang terakhir iaitu tertib akan datang dengan sendiri. Tertib maksudnya buat ikut turutan yang betul. Kemudian lepas berwuduk, kita disunatkan berdoa. Doanya berbunyi, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Cukup setakat itu. Jika nak tambah lagi pun boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah perkara yang membatalkan wuduk. Pastikan jika kita terjadi benda-benda ni, kita kena ambil semula wuduk kita. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Seperti kentut, kamu kencing ataupun berak. Seterusnya, tidur yang tidak tetap punggung. Kamu tidur baring, batallah wuduk. Tapi kalau kamu duduk bersila, punggung kamu tetap, tiba-tiba kamu tertidur, tanpa terangkat punggung, masih lagi tidak batal. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam, batal wuduk. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya yang tidak ada hubungan. Sentuh kulit ya. Kalau berlapik dengan pakaian tidak batal. Yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Kamu sentuh kemaluan kamu dengan tapak tangan pun batal wuduk. Berhati-hati. Ini pula perkara yang makruh ketika berwuduk. Elok ditinggalkan. Yang pertama, bercakap-cakap
semasa sedang berwuduk. Yang kedua, berlebih-lebihan menggunakan air, jatuh kepada membazir pula. Yang ketiga, mendahului anggota kiri. Buat yang kiri dulu. Sepatutnya sunat yang kanan dulu. Yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maknanya, orang lain yang tolong basuh anggota wuduk kita. Tapi kalau kita sakit, tak apa. Baiklah, sebagai akhirnya, untuk murid-murid tahap 2, ini adalah lembaran kerja untuk kamu siapkan. Kamu juga dikehendaki merakam suara, lafaz atau pembacaan niat wuduk dan juga bacaan doa selepas berwuduk. Harap kamu semua dapat manfaat daripada video ini dan dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih.